Beberapa bulan yang lepas, Perodua telah melancarkan kembali Perodua Azia E, di mana dia telah pun dikenali sebagai Perodua Azia Rahmah juga disebabkan oleh harganya yang sangat-sangat murah, iaitu sekitar RM22,000 sahaja. Dan ketika pelancaran itu dan sekarang ni pun model tersebut telah pun mendapat permintaan yang tinggi di pasaran, terdapat juga beberapa orang yang mempersoalkan, kenapa Perodua tak nak keluarkan sekali Azia E untuk versi automatik? Disebabkan oleh sekarang ni Azia E hanya ada varian 5 speed manual sahaja. Jadi ini adalah persoalan yang kita nak rungkaikan dalam video kita pada hari ini. So stay tune dalam video ni sampai habis. Jangan lupa klik button like dan subscribe channel saya dekat bawah ni. So jom guys, let's go, away we go. Assalamualaikum dan hai guys, bersama saya lagi Haziq Fitri dan selamat datang ke YouTube channel ini. Hari ni kita nak cerita tentang kenapa Perodua tak nak buat Perodua Azia E Auto. Yes, sebab sekarang ni Perodua Azia E sememangnya adalah antara kereta Perodua yang sangat-sangat hangat di pasaran. Dan walaupun dia hanya ada satu varian saja, iaitu 5 speed manual, dan memang kosong pun, tapi sebab harga dia yang murah RM22,000, itu yang menjadi faktor kenapa ramai orang yang nak pilih Azia E ini. Tapi dalam masa yang sama, kenapa Perodua dia tak nak juga buat Perodua Azia E versi automatik? Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan benda tu sangat mustahil untuk terjadi. Faktor pertama tak lain tak bukan adalah disebabkan oleh kos. Yes, bila sebuah bisnes tu dia nak buat satu produk yang baru, of course the main important things adalah dia punya kos itu sendiri, yang sangat dititik beratkan dalam pembangunan sesebuah produk. Di mana kalau kita imbas kembali sejarah Perodua Azia E ni, dia sebenarnya dah lama dah ada di pasaran Malaysia sejak daripada tahun 2014 lagi. Di mana Azia E ni sememangnya dikhususkan untuk segmen harga bawah RM25,000. Dan memang daripada dulu lagi Azia E ni dia tak ada version auto lah, dia memang version manual sahaja. Dan kalau kita tengok daripada segi kos untuk kotak gear automatik sememangnya jauh lebih tinggi, lebih mahal berbanding dengan kotak gear jenis manual. Dan pada tahun 2014 itu juga Perodua Azia yang paling murah untuk versi automatik adalah Perodua Azia varian G yang dijual pada harga RM32,000. Tapi varian G tu tak boleh nak banding sangat dengan varian E, sebab varian G ni memang dah komplit dengan macam-macam aksesori, sebab dia dah ada radio, dia dah ada rim standard dan juga cermin wiper belakang. Tapi Azia E ni dia memang kosong macam tu sahaja. So kalau kita tolak sikit dengan aksesori yang ada pada varian G tersebut, mungkin kalau adalah Perodua Azia E versi auto dengan padanan aksesori yang sama dengan Azia E sekarang ni, iaitu memang tak ada kosong apa-apa, sememangnya dia boleh dijual pada harga paling minimum pun mungkin RM28,000 sehingga ke RM30,000. Dan memang pada harga tersebut, range harga itu dah melebihilah daripada apa yang sepatutnya varian E ni tawarkan, iaitu di bawah RM25,000 sahaja. Faktor kedua pula sememangnya adalah disebabkan oleh Perodua sendiri sekarang ni dah ada Perodua Azia generasi yang kedua yang dilancarkan awal tahun ni dengan 4 pilihan varian, dan semua varian tersebut adalah varian automatik. Kalau kita lihat varian Perodua Azia 2023 yang paling rendah, iaitu varian G yang menggunakan kotak gear DCVT, dijual pada tanda harga RM38,600. Dan pada price harga ni pun sebenarnya dia jauh lebih mahal berbanding dengan Azia G yang sebelum ini. Dan kenapa harga dia lagi tinggi? Ini semua disebabkan oleh peningkatan kos dengan peningkatan teknologi dalam Azia baru ni, seperti dengan penggunaan platform DNGA Daihatsu New Global Architecture dan juga kotak gear baharu iaitu DCVT Dual Mode CVT. Dan ini semua sebenarnya adalah berkait rapat dengan strategi pemasaran produk. Dalam mana-mana company, mana-mana entiti yang nak menjalankan perniagaan, strategi pemasaran produk ni adalah salah satu strategi penting untuk mereka segmentkan dan juga variasikan produk-produk yang mereka akan develop kepada pasaran di luar sana. Jadi kalau kita ikut matematiknya, dengan Perodua Azia E versi manual sekarang ni pun dah ada permintaan yang tinggi, kalaulah ada versi auto untuk
Azia E ni, permintaannya of course dia akan lebih tinggi lagi. Dan bila permintaan untuk Pro 2 Azia E Auto adalah tinggi, ini dapat mengurangkan bagi permintaan Azia 2023 lebih-lebih lagi varian G tersebut. Ini kerana kebanyakan customer yang nak beli Azia G 2023 tu sebenarnya customer yang nak beli base spec ni mungkin dia lebih kepada dia nakkan transmission auto itu sahaja. Dia tak kisah pun pasal DNGA ke ataupun teknologi lain ke, dia hanya nak versi auto tu sahaja sebab dia lebih mudah dipandu kan berbanding dengan manual. Tapi walaupun sekiranya Pro 2 tetap keluarkan Azia E dengan platform generasi pertama yang lama tu dengan versi auto, customer daripada Azia G 2023 mungkin akan ada ramai yang berpindah untuk tempah untuk model yang dulu, iaitu Azia E Auto ni. Jadi kalau benda ni berlaku, walaupun perpindahan customer daripada Azia 2023 kepada Azia E dengan platform yang lama tu, walaupun di bawah jenama Pro 2 juga, tapi perkara tu sebenarnya tak menguntungkan Pro 2. Dan kalau kita tengok kembali, apa poin untuk Pro 2 keluarkan Azia generasi kedua kalau dia buat juga Azia automatic untuk model variant E yang sememangnya adalah Azia generasi pertama? So tak ada point untuk Pro 2 keluarkan Azia baru kalau masih lagi ramai orang nak beli Azia lama. Dan ini juga berkait rapat dengan faktor yang ketiga, iaitu product life cycle. Jadi dalam dunia bisnes, mana-mana entiti perniagaan yang nak keluarkan produk, sememangnya mereka akan merujuk satu graf yang dinamakan sebagai product life cycle ataupun kitaran hayat produk, di mana graf ni dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu fasa introduction, kemudian fasa growth, maturity dan juga fasa decline. Dan kalau kita lihat pada Pro 2 Azia generasi pertama, dia telah pun memasuki fasa yang pertama, iaitu fasa introduction pada tahun 2014 dengan pengenalan barisan varian untuk Pro 2 Azia generasi pertama pada ketika itu. Kemudian setelah beberapa lama, dia pun telah memasuki fasa yang kedua, iaitu fasa growth dengan pelancaran facelift yang pertama pada tahun 2017. Dan setelah sekian lama di pasaran, dia telah pun memasuki fasa maturity. Dan pada fasa inilah Pro 2 melancarkan facelift yang kedua, iaitu Pro 2 Azia 2019, termasuklah dengan Pro 2 Azia Style itu. Di mana di fasa maturity ni, kebanyakan entiti bisnes dia nak fokus untuk boost sale bagi sesebuah produk itu. Dan itulah cara Pro 2 dilancarkan facelift 2019. Dan seperti biasa, naluri bagi setiap produk, dia akan masuk ke fasa yang terakhir, iaitu decline stage. Di mana pada fasa decline ni, produk akan mengalami kekurangan sales serta dengan persaingan yang sangat-sangat tinggi antara jenama. Jadi Pro 2 pun sebenarnya dia nak ikut teknologi terkini, dia pun nak update Azia tu. Jadi dia hentikan terus Azia generasi yang pertama, maka dilancarkan Azia generasi kedua pada awal tahun 2023. Tapi kenapa Azia E manual tu masih lagi diteruskan dengan generasi yang pertama? Sebab dia masih lagi ada permintaan, lebih lagi permintaan daripada golongan-golongan yang sederhana, termasuklah juga oleh driving school yang masih lagi nak gunakan Azia manual ni. Dan dengan Azia generasi kedua dah tak ada manual lagi dah, of course lah ini akan menjadikan Azia generasi pertama variant manual ni sangatlah berharga bagi Pro 2. So sekarang ni role dia dah berubah. Azia generasi kedua akan jual semua variant auto, manakala Azia generasi pertama yang sekarang ni Azia E dan Azia Rahmah tu akan jual variant manual sahaja. So guys, apa kata anda semua? Adakah anda semua masih lagi mahukan Pro 2 Azia E versi auto? Tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah ni. So guys, sampai di sini saja video kita pada hari ini. Sekiranya video ini membawa manfaat kepada anda semua, bantu saya dengan tekan butang like dan subscribe channel saya dekat bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.